Alam semesta dan alam sekitar yang terbentang luas dan terpampang luas ini merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya. Dan kita sebagai makhluk yang hidup di muka bumi ini diamanahkan untuk dipertanggungjawabkan untuk menjaganya dengan sebaik mungkin. Namun, kerana terlalu sibuk mengejar kemewahan dunia, kini manusia semakin lupa dan leka akan tanggungjawab mereka untuk menjaga alam sekitar. Tanpa memikirkan langsung kesan buruk terhadap alam sekitar, manusia kini lebih sibuk dan rakus untuk mengeksploitasikan alam sekitar untuk kepentingan setiap individu yang tamak halupa. Antara yang terjejas teruk akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab ini ialah sungai. Pembuangan sampah ke dalam Sungai Bandar Tenggara adalah antara punca pencemaran sungai. Ia juga mendatangkan kesan yang sangat buruk kepada sungai apabila semua sisa buangan sampah dibuang ke dalamnya. Hal ini menyebabkan sungai dipenuhi bahan terbuang seperti plastik, sampah yang terapung di permukaan sungai. Selain itu, warna air sungai akan bertukar kepada kehijau-hijauan dan kehitam-hitaman daripada warna asalnya iaitu jernih. Sebagai contoh yang dapat kita lihat di Tasik Bandar Tenggara ini. Di samping itu, kegiatan pembalakan juga antara punca pencemaran sungai. Kegiatan pembalakan adalah merupakan kegiatan penebangan pokok-pokok yang bertujuan untuk industri pembuatan dan pembangunan. Pencemaran sungai akan berlaku susulan daripada kelonggaran ikatan zarah tanah disebabkan matinya akar yang mengikut sektor tanah tersebut akibat daripada aktiviti penebangan. Oleh yang demikian, hakisan tanah akan berlaku lebih mudah untuk menyebabkan tanah tersebut akan mencemari sungai tersebut. Terdapat pula pencemaran sungai juga boleh berlaku akibat daripada pembuangan sisa-sisa daripada sekolah dan kilang. Lazimnya ini berlaku kerana berikut adalah daripada pihak-pihak perbuatan individu yang tidak bertanggungjawab hanya memikirkan periuk nasi sendiri tanpa memikirkan kesan kepada sungai ini. Kebiasaan sisa-sisa daripada kilang ataupun sekolah ini dialirkan terus ke dalam sungai untuk melupuskan sisa-sisa buangan secara lebih mudah. Penjimatan kos bagi pihak pelupusan sisa tersebut dapat dilakukan apabila sisa ini mengalir ke sungai. Kesan buruknya bahan-bahan kimia dan sisa-sisa toksik ini mencemarkan sungai dan sekaligus akan merendahkan kualiti air dan hidupan akuatik yang sudah tidak sesuai untuk mendiami sungai ini. Dengan ini, impak buruk yang berlaku kepada sungai sekarang adalah antaranya kerana pengaliran sisa-sisa di kilang ataupun sebagainya. Kesimpulannya, ketelitian yang lebih mendalam hendaklah dilakukan terhadap punca-punca yang menyebabkan pencemaran sungai supaya usaha-usaha mengatasi dan menangani masalah pencemaran sungai ini dapat dijalankan dengan lebih efektif. Langkah yang proaktif seharusnya diambil oleh pihak kerajaan dengan menganjurkan lebih banyak lagi kempen kesedaran tentang pentingnya pemeliharaan dan pemuliharaan sungai. Malah, denda yang lebih tinggi boleh dikenakan oleh pihak berwajib kepada pihak-pihak yang melakukan aktiviti pencemaran sungai serta memantau terhadap kualiti air sungai di negara kita. Dengan ini, saya mengharapkan agar pencemaran sungai dapat ditangani dengan kadar segera supaya generasi pada masa hadapan dapat merasai dan menikmati alam sekitar yang diwarisi daripada kita. Tanpa sebarang pencemaran seperti orang bijak pandai ada berkata, alam bukan diwarisi daripada nenek moyang tetapi dipinjam daripada generasi akan datang. Sekian, terima kasih.